Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Okey, ini adalah set kedua bagi topik integration. Okey, inilah soalan pertama. Soalan pertama ini seperti biasa dia minta kita solve the given integral. So kita diberi 4 cos theta, yang dekat bawah tu adalah 3 tambah 2 sin theta. So jadi dalam bentuk soalan yang macam ni, paling sesuai adalah kita akan apply the substitution method macam biasa sahaja. Okey, so jadi pemilihan u kita yang paling sesuai adalah kita ambil 3 tambah 2 sin theta. So from here kita akan work out dia punya substitution method itu seperti inilah ya. So, jadi maknanya kita akan gantikan yang ini ya. Ini d theta ni kita akan gantikan dengan satu ungkapan yang lain, iaitu basically yang inilah. Boleh? So, kamu boleh tengok yang ini macam mana kita buat substitution method tersebut, dan akhirnya pada peringkat ini kita akan cancelkan yang mana-mana patut, dan akhirnya kita akan dapat integration kita daripada yang bentuk yang macam ini. Rupanya kita hanya integrate ini sahaja, 1 per u, which is ln u. So jadi dekat sini bila kita dah ada ln u kat sini, kita ada dua choice. Sebab kita diberi selang ya, kita diberi daripada negatif pi per 2 hingga pi per 2. Tapi kena ingat, kalau kita nak menggunakan yang ini, maknanya kita mesti dalam sebutan theta. Ya? So sekarang ni kita dalam sebutan u. Yang ini. So, jadi kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak gantikan u ini kepada theta, ataupun kita kekal dengan u. Kalau kamu nak kekal dengan u, maknanya yang pi per 2 ni, yang ini, negatif pi per 2 ni dan juga pi per 2 ni kena gantilah. Kena convert dia kepada sebutan u. So, macam mana kita buat? Kita akan convertkan dia macam ni. So basically ini adalah jawapan dia ya. So maknanya untuk negatif pi per 2 ni sebenarnya bila kita convertkan dia kita dapat 1. Untuk pi per 2 ni pula kita dapat 5. So ini cara dia. Boleh? So cuma jangan lupa ya, apabila kamu buat conversion yang ini, jangan lupa pada part yang ini kamu kena buat setting kamu punya calculator tu kepada radian. Ya? So by default calculator tu adalah dalam degree kan. So kamu kena buat setting supaya dia boleh baca radian. Baru boleh dapat 5 dan juga 1. Boleh nah? So dari sini dah jadi mudah. Kita akan dapati ini hasil kita dan akhirnya kita dapat jawapan ni lah. Yang ini ataupun yang ini, either one. Boleh ya? Okey, kalaulah kita tak nak pakai u, kita nak guna theta tu juga, iaitu kita nak gunakan, kita akan gantilah u ni dengan u ni apa? U sama dengan 3 apa tadi? U ni u ni adalah 3 tambah sin theta kan? Kita nak kekalkan itu sebab kita nak kekalkan negatif pi per 2 dengan pi per 2 tu. Baru kita boleh masuk sini. Yang ini pun boleh juga. Saya tunjukkan dekat bawah ini macam mana kita buat. Ini dia. Ini cara dia. Okey, cuma jangan lupa kita kena setting, kita kena ke radian. Baru boleh buat. So jadi kamu akan dapati apabila kamu buat cara ini, kita akan dapati hasil yang sama macam yang atas. Sama je. Either one. It is up to you to choose which one. Okey, settle soalan nombor 1. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Untuk nombor 2 ini agak lain sikit sebab dia ada log. So, jadi kita prefer untuk menggunakan ln di sini. So, maknanya kita nak pakai ln tu apa? Ln tu adalah log E asas ln adalah log asas E. Ya. Yeah? So, jadi sekarang ni log dekat sini asas dia 2. Log 2x kan? Log asas 2. So, maknanya kita kena tukar. So, maknanya dia melibatkan penukaran asas bagi log asas 2. So, cara dia macam mana? Inilah cara dia, macam mana kita nak tukarkan asas dia. So, jadi instead of daripada log asas 2x,
maka kita dapat bentuk yang setara. Apabila kita buat penukaran asas, kita dapat ln X per ln 2. Ini akan memudahkan kita. Boleh? So, jadi daripada soalan, ini soalan kita ya. Ini soalan kita. So, jadi dia dah bertukar menjadi soalan yang bentuk yang macam ini. So, jadi dari sini, cara yang paling mudah adalah kita akan apply the substitution method seperti biasa. Kamu tengok apa U yang saya pilih? U adalah ln X. Kamu buat seperti biasa dan kamu akan dapat jawapan. Boleh tak? So, jadi dekat sini saya tunjukkan macam mana kita buat. Yang ini ya. So, kamu boleh lihat satu persatu. Last kali kita dapat apa sebenarnya? Last kali daripada integration yang ln X per X ini, sebenarnya apabila kita buat substitution method, kita hanya perlu integrate U sahaja. So, ini sangat mudah. Kita akan dapati integration of U adalah U kuasa 2 per 2. Macam tu kan? So, sampai sini kita gantilah semula dengan X. Ya, sebab soalan tu adalah dalam X. Lepas tu kita yang ganti jadi U. Dan jangan lupa ganti semula kepada X. So, jadi kita dapat inilah. Boleh nak? Okey. So, yang ini settle. Lagi apa ya? Okey. Pergi kepada soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3. Ini pun sedikit berlainan juga bentuk dia. Solve the differential equation. Ni nama pun dah lain sikit kan, differential equation. So, jadi kita cuma belajarlah 1-2 contoh yang agak lain dalam set soalan yang ini. So, jadi apabila kita katakan kita nak solve the differential equation by right, by default, ya, sebenarnya kita nak dapatkan y. Maksud dia y sama dengan apa ungkapan dia. So, we do not know this part. So, we need to know this part. Cumanya dalam differential equation sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya yang kita kena belajar. Ya, cumanya kadang-kadang hasil daripada differential equation tu kadang-kadang kita tak boleh ungkapkan dalam bentuk yang macam ni. Kita terpaksa kekalkan dalam bentuk yang agak panjang yang tak nampak pun y sama dengan apa sebenarnya. Tetapi dua-dua tu boleh. Ya, so it depends pada hasil akhir nanti. Kalau boleh kita ungkapkan y dalam satu sebutan yang lain, maka kita buat. Kalau tak boleh, kita kekalkan dia sepanjang-panjang apa yang ada tu. Boleh ya? Okey. Dekat sini, apabila kita cuba nak dapatkan y, kita ada, mungkin ada beberapa alternatif dekat sini. So, jadi one of it adalah kita akan apa? Kita diberi dy over dx, betul tak? So, kalau kita nak dapatkan y, of course kita akan integratekan dy over dx ini supaya kita dapat y. Betul kan? Sebabnya dy over dx ini adalah y prime. Kita ada y prime. Kalau kita nak dapatkan y macam mana? Of course, y prime tu kita integrate kan, baru kita dapat y. So, itu yang kita kena buat. Maknanya, kalau kita nak integrate this part, kita akan integrate ini. So, macam mana kita nak dapatkan yang ini? Yang inilah. Okay? So, jadi dekat sini mungkin ada yang nak cuba ini ke contohnya. So, jadi cumanya dicadangkan kalau kita jumpa soalan-soalan yang macam ini adalah differential equation, maka by right ini adalah, kamu tengok ya, ini notation saya ya, asingkan family y dan juga family x. Ini sebenarnya adalah apa yang kita sebut separable equation. Okey? So, maknanya separable tu maksud dia kita akan asingkan x dengan x, y dengan y. Just exactly macam yang saya tunjuk ini. So, jadi maknanya sebelum kita nak integrate tersebut, kita ambil soalan ini. Ini adalah soalannya. Kita pisahkan yang mana nampak ada x, x, y, y. Boleh? So, jadi kita dapat bentuk macam ni mula-mula. Kita pisahkan ya. Ini family X, ini family Y. Then, baru kita integratekan both side. Boleh? So, jadi hati-hati kat sini sebab kalau kamu cuba yang ini pun mungkin ada masalah juga. Sebab apa? Sebabnya, kamu nampak kat sini, ini adalah, dia ada sebutan X, ini ada sebutan Y. So, ada
ada problem kat sini kan, kita mungkin tak boleh buat. So kita lupakan yang ini. So kita terus guna cara yang agak lain sikit, iaitu we are going to apply the separable equation punya approach. Kita akan asingkan dua bahagian x dan y dengan y, then baru kita integratekan dia. Jadi apa yang kita dapat dekat sini is a straightforward punya proses. Apabila kita nak kita dapat integration of 1 over 1 plus y, kita dapat ln straight away, ya, ln y lah. Dan apabila kita integratekan exponent x, kita dapat remain dia kat situ. Kita dapat function yang sama juga, exponent x, maka kita boleh jadikan ini sebagai jawapan. Atau kalau kita boleh ungkapkan y dalam sebutan x, lagi bagus. Contohnya macam ini. Nampak? This should be okay. Boleh? Okey, itu adalah penerangan bagi soalan nombor 3. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4 pula. Ini dia. Kita ada nombor 4 ini, dia melibatkan fungsi hyperbolik. Ingat ya, fungsi hyperbolik ni dia ada dua. Sama ada dia adalah hyperbolik, iaitu cotangent h, ataupun dia boleh dia ada satu lagi, iaitu inverse hyperbolic. Okey, dia ada dua. Satu dia inverse function biasa je, dia maksud dia trigo, ini adalah hyperbolic, trigo hyperbolic. Ya, satu lagi adalah trigo inverse hyperbolic, iaitu contohnya kalau kita ada integration of cotangent h macam ni, 5x. Ini adalah trigo, tapi dia melibatkan inverse bagi hyperbolic. Boleh? So jadi ini adalah hyperbolic function yang biasa sahaja, tak ada inverse. Untuk menyelesaikan ini, sebenarnya kita ada dua cara. Yang pertama, yang kamu nampak ini, kalau kamu ingat formula yang nombor 1, iaitu kalau kita ada cotangent u, okey, kita boleh guna yang ini. Walaupun yang ini tidak melibatkan, kita tak nampak dia punya hyperbolik, tetapi kita boleh guna. Ya, kita boleh guna terus untuk mencari cotangent hyperbolik bagi 5x. U tu adalah 5x, ini adalah u lah. So jadi kita boleh guna formula itu straight away untuk dapatkan jawapan. Boleh? So maknanya kalau kamu tengok formula ini, integration of cotangent u du, kita dapat ln sin u over u prime. Itu dia. Boleh? Contoh, kalau saya dah tunjuk solution dekat sini, nampak dekat sini? Integration of cotangent hyperbolic 5x. Ini saya copy and paste saja. Lepas tu saya drag and drop saja. Ini masuk sini. Lepas tu ini adalah dia punya derivatif dia. Nampak? Dan akhirnya kalau kamu guna rumus terus, kita dapat jawapannya ini. Dan kalau kamu tengok jawapan ini dengan jawapan cara panjang kita, dia adalah sama. Nampak? Kalau kamu ingatlah rumus tu. Kalau tak ingat, kita kena guna cara yang biasa. Kena guna substitution macam biasa. Okey? So, jadi substitution tersebut, kita kena buat satu persatu. The idea is, kita kena break apart dia punya cotangent. Sebab kita tak jumpa cotangent dalam untuk integration. Yang ini kita tak jumpa ni, ya, dalam rumus-rumus yang banyak-banyak tu kan. So kita tak jumpa. So tapi kalau kita pecahkan dia, nampak tak? Cotangent ini sama dengan 1 per tangent. Yang tangent ini pula dia jadi sin per cos. Nampak tak kat sini? Sin per cos. Ya, 1 per sin per cos. Ini pula setara dengan cos over sin. Jadi kalau kita pecah macam ni, kita jadi senang. Boleh? So, jadi that is the idea apa yang kita kena buat. Jadi maknanya kita daripada cotangent ini, kita jadi tangent 1 over tangent lah. Lepas tu kita pergi sini dan kita pergi sini. Samalah ni. Okey ya? So, itu yang kita buat dulu. Bila sampai sini, baru kita apply
substitution seperti biasa. Dari sini baru kita apply substitution seperti biasa, di mana pertimbangan kita untuk U tersebut adalah yang inilah. U sama dengan sin hyperbolic 5x, yang itu. Dan proses tu seperti biasa, here and there kamu kena cancelkan nilai ini kamu permudahkan, replace everything here dengan menggunakan kita punya substitution method tu, cancelkan mana-mana yang patut. Dan last kali kamu perhatikan, daripada ini yang kita nak integrate, dia menjadi yang ini sahaja. Kamu nampak? Boleh? So from here kita dah dapat jawapan kita dengan agak mudah. Dan kita jangan lupa ganti semula ke X. Yang ni ln U kita tak nak yang ni, kita nak U tu dalam sebutan X. Sebab itu kita dapat jawapan kita sebagai yang ini. Boleh ya? Okay, good. Lepas tu kita pergi kepada nombor 5. Okay, ini adalah nombor 5. Again, kita akan menggunakan identity trigo. Kita nak buat terus ini susah, ya, sebab kalau boleh kita nak cuba avoidkan dalam integration, kita nak avoidkan yang ada kuasa 2, ya. Ini akan ada kuasa 2 kan. So jadi kita nak elakkan yang ini sebenarnya. So jadi untuk elakkan itu, kita perlu bantuan daripada identity trigo yang banyak-banyak tu kan. Pilih yang mana sesuai. So pilihan yang sesuai adalah yang ini. Yang ini. Cos 2x sama dengan 1 tambah 2 sin kuasa 2x. Walaupun dia tidak ada hyperbolik kat situ, tetapi sebenarnya kita boleh gunakan juga. Ya, yang pentingnya kita nak yang ini sebenarnya. Nampak kan? Kita nak sin squared tu. Oh ya, ini ada sedikit notation ya. Yang ini sin squared x sebenarnya sama dengan sin h squared. Takut kamu keliru pula ya. Ini adalah setara. Boleh ya? So now, instead of kita akan integrate yang ini, kita tak nak sebab dia ada kuasa 2. Now kita akan integrate yang ini sebenarnya. Nampak tak? Ya? So jadi that is the idea kenapa kita nak menggunakan identity trigo. Kita nak avoid dia kuasa 2 tu sebenarnya. Boleh? So jadi my word is tukarkan ke bentuk yang lebih mudah untuk integrate. Itu sahaja. Just replace everything. So jadi seperti yang kamu nampak kat sini, nampak dia pendek sahaja hasil dia. Nampak? From here replace to ungkapan ini daripada identity trigo. Boleh? So kita boleh keluarkan 1/2, yang tinggal adalah yang ini. Dan daripada sini kita boleh terus integratekan dia. Ini seperti biasa lah ya. Ini seperti biasa. Dan kita akan dapat jawapan. Boleh nak? Okey. Settle yang itu. Dan soalan nombor 6. Dia lagi susah nampaknya. Soalan nombor 6 ini. Dia dah start melibatkan hyperbolic function. Okay, learn something from here ya. So, sekarang ni, kalau kita lihat soalan ini. Dia ada 4 eksponen x sin hyperbolic. Betul? Sin hyperbolic x. Macam tu. So, kita tahu dia adalah hyperbolic function. Jadi, di dalam hyperbolic ini, terutama sin dan juga cos, yang ini. Saya nak highlightkan yang ini sebenarnya. Alright? Kita akan menggunakan persamaan yang melibatkan eksponen untuk memudahkan kerja kita. Okey? Saya tandakan star dekat sini. Kalau jumpa, kita terus boleh gunakan. Okay, so from here, ini kita ada 2 ya. Kalau kamu rujuk handout, kita ada 2 untuk yang hyperbolic ni. Sebab memang ada perkaitan di antara hyperbolic sin dengan juga cos dengan eksponen. Okay, so jadi kita boleh replace dia, kita boleh saling tukar dia. So kalau kita nampak sin hyperbolic, ambil ini. Nampak cos hyperbolic, nampak gantikan yang ini. Yang itu memang boleh. So, sebagai contohnya, kamu lihat, kita gantikan sebab kita ada sin hyperbolic kan. Of course kita pakai yang inilah. So bila kita pakai yang ini, we are going to replace everything. Kamu nampak yang color biru ni?
Ini adalah semua-semua ni. Itu dia. Nampak So, daripada sini kita akan cuba permudahkan. Yang mana boleh kita permudahkan, kita permudahkan. Yang mana boleh kita cancelkan. And now bila sampai ke sini dia dah jadi mudah. So, please have a look this one. Tengok sampai kita dapat jawapan 1.6137. Okey? Boleh nak? Okey, good. Itu adalah soalan nombor 6. Now, kita pergi kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni please be very careful. Saya nak explain panjang soalan nombor 7 ini. Okey, sebab apa? Ini ni. Saya nak terangkan yang ini sebenarnya. Sebab apabila kita jumpa satu-satu soalan, dia ada banyak kaedah yang boleh kita gunakan. Right? So, even kalau kamu gunakan software sekalipun, dia akan tunjuk satu daripada semua. So, tapi sekarang ni saya nak tunjuk ke semua sekali. Listen carefully. So, it depends pada soalan. Macam contoh soalan ini is what we call the open question. Open question ini, it is up to us nak pakai yang mana satu. Sama ada nak guna kaedah nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Semua boleh. Okey? So, tapi kalau ada soalan tersebut, contohnya, ini sebagai contoh, kalau dia kata, by using the trigo substitution method, contoh saya buat sini kalau dia sebut perkataan ini, trigo substitution method, dia tulis yang ini, maka kamu kena guna yang nombor 3. Kamu ingat tak? Dalam trigo substitution, yang ada penggunaan theta tu. Saya tunjuk kat sini kejap Saya dah buat senarai. Saya rasa kamu ingat yang ini. Ini dia. Kamu nampak ni? Trigo substitution. Dia melibatkan theta. Kamu nampak? Boleh? Ada 3 bentuk tau. 1, 2, 3. Kamu kena pilih bentuk yang bersesuaian. Kalau tengok soalan tadi tu, bentuk mana sesuai? Bentuk ini, betul tak? Bentuk ini. Kejap. Bentuk yang ini. Nampak tak? Sebab soalan dia apa? Soalan dia punya pada bahagian square root tu, dia ada ini kan? Dia ada 3 tambah 4x kuasa 2. Nampak? So, jadi maknanya, antara ketiga-tiga pilihan kita dalam trigo substitution, of course yang nombor 3 tu akan menjadi pilihan kita. Dan, kalau kita nak menggunakan trigo substitution, maka semua ini dan ini pasti kita akan gunakan. Okey? So, maknanya kita ada 3 cara So, untuk yang ni saya tunjukkan 2 lah. So, yang ketiga ni memang boleh gunakan. Nanti dalam beberapa contoh yang seterusnya, kita akan fluctuate lah. Saya tunjuk yang ni, mungkin saya tunjuk semua sekali, mungkin saya tunjuk 2 daripada 3, mungkin saya tunjuk 1 sahaja. So, macam tu. Cuma, saya akan buat notation. Okey, yang ni boleh, ini tak boleh. Contoh. Macam tu. Boleh nak? Okey, kita back to our question. So, jadi di dalam contoh solution kat sini, yang color hitam yang color hitam semua ni, ini adalah cara yang pertama, iaitu kita akan, ini sebenarnya bukanlah nama kaedah yang betul. Ini hanya notation saya sahaja, notation kita sahaja. In my opinion, kita boleh gunalah untuk mempermudahkan. Yang pertama sekali, kita katakan kita nak gantikan dx ini kepada du. Contohnya macam tu. Lepas tu, kaedah yang kedua adalah kita nak standardize. Apa maksud ini? Ini adalah kita akan standardizekan soalan ini. Kejap lagi saya terangkan. Dan yang ketiga ini tak ada masalah lah Ini adalah menggunakan trigo substitution yang melibatkan theta tu. Nampak? Okey. Antara dua ini, listen carefully Okey. Antara dua ini ada sedikit perbezaan. Iaitu, kamu nampak tak dekat sini? Apa maksud standardize ini? Standardize ini, kalau kita tengok soalan, kamu lihat kepada x kuasa 2. Kalau maksud saya yang standardize itu, bahagian ini mesti hanya x kuasa 2 saja. Tapi sekarang ni soalan tu ada 4, betul tak? Kalau ada 4, kita kena keluarkan 4. Kita kena buat something supaya keluarkan 4.
kita nak biarkan dalam bentuk X kuasa 2 sahaja. Nanti saya tunjukkan. Ya, itu maksud saya kalau kita nak standardize. Clear? Boleh lah? Itu kita katakan kaedah 2 lah. Ini kaedah 2 ya. Kaedah pertama ini, walaupun saya sebut dx kepada du, memang kita akan tukarkan. Ini nanti ini kita akan kepada du ya. So maknanya kita akan buat substitution method, betul? Memang betul pun. Memang kita akan buat substitution method. Cuma cara substitution tu ada sedikit berbeza sebab pemilihan u tu kena berhati-hati. Kita tak boleh ambil u sama dengan 3 tambah 4x kuasa 2. Tak boleh. Ini kita katakan sebagai substitution cara biasa. Ya? Ini cuma dalam konteks yang macam ini, substitution kita dia bergantung kepada satu faktor yang lain. Nanti saya terangkan. Ya, boleh tak kalau kita buat macam ni? Boleh, tapi mungkin kita menghadapi masalah dia mungkin sedikit sukar. Ya, so jadi maknanya kalau guna substitution biasa mungkin sedikit sukar, tapi kamu boleh cubalah. Ya, okey. So, jadi kita dah denote ya. Cumanya kalau untuk yang nombor 1 ini kita remain as it is, ini kita kekalkan dia macam tu, tetapi kita kena ada bentuk yang macam ni. Kita kena ada, let's say macam ni ya, A kuasa 2 tambah katakan U kuasa 2. Macam tu. Ya, kena ada bentuk yang macam ni. Jadi kalau nak remain bentuk yang macam ni, apa yang kita dapat? Belah sini kita akan dapat apa? Kita akan buat macam ni kan? Dia akan ni macam ni. Yang ini pula kita dapat macam mana? Kita dapat 2x kuasa 2. Betul tak? Sama kan? Yang ni sama dengan yang belah dalam tu kan? So, jadi ini yang kita nak gunakan. Clear? Ini nombor 1 Yang nombor 1 tu, ini. Tapi, kalau yang nombor 2 tu, ini tak boleh tau. Sebab, ingat balik, kalau kita guna standardization, kita tak nak ada ini. Sebab ini 2x, kita nak x saja. So maksud dia kalau nak guna yang nombor 2, kaedah nombor 2 yang ada standardization tu, kita kena hilangkan 4 ni. Macam mana kita nak buat? Kejap lagi kita tunjuk. Boleh tak? Jadi saya tunjukkan cara yang nombor 1 ini dekat bawah ni. Boleh tak? Okey. Sebelum saya nak terangkan ketiga-tiga itu, saya nak terangkan juga, cuba tengok yang ini. Terutama yang bawah ini. Bawah ini 3 tambah 4x kuasa 2. Betul? Yang ini kan? Di mana sebenarnya ini kita boleh juga tulis sebagai apa? Sebagai square root 3 ni tambah 2x kuasa 2. Nampak tak? Macam ni kan? Jadi, saya nak tunjukkan yang ini. Saya rasa ini list ni kamu kena ada ya. List ni. So, ini adalah, kalau kamu tengok, antara ini, nanti saya terangkan satu lagi kat bawah ni. Yang ini, dia semua sekali ya. Kamu akan dapati soalan tadi tu apa? Soalan tadi tu adalah bentuk yang macam ni kan? Dia bentuk macam ni. Betul ni? Yang ni, dia itu 3 tambah 4x kuasa 2. Betul tak? Yang ni kan? Ini adalah yang nombor 1. Nampak tak? Setuju kan? Itu sahaja yang akan hit di kalangan banyak-banyak tu. Yang ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Hanya nombor 1 sahaja. Even kalau kita tengok yang kat bawah ini pun tak ngam ni. Sebab soalan kita macam ni. 3 tambah 4x kuasa 2 kan? Ini pun bukan, ini pun bukan, ini pun bukan. Right? So, jadi maknanya satu-satunya integration bentuk dia adalah yang nombor 1. Dan nombor 1 ni sebenarnya dia melibatkan trigo inverse function yang melibatkan hyperbolic. Sebab itulah kamu perhatikan dekat sini kita ada sin hyperbolic. Nampak ya? Sin hyperbolic inverse. Ada sin h negatif 1 tu kan? Itu merupakan inverse dia, tetapi dia adalah hyperbolic. Ya, inverse hyperbolic lah maksud dia. Nampak So maknanya soalan yang tadi tu, soalan nombor 7 tu, kita punya approach kita akan melibatkan inverse hyperbolic. Jadi ini adalah
senarai semua yang melibatkan hyperbolik. Nampak Dan kamu kena tahu bentuk-bentuk yang ini. Pattern lah maksud dia, pattern dia. Kamu kena tengok, oh ini kena yang nombor 1 contohnya. Oh ini kena yang nombor 3 contohnya. So maknanya supaya kita tahu mana nak pakai. Boleh? So kamu nampak tak yang sebelah kanan ini? Sebelah kanan ini adalah setara dengan ungkapan yang sin inverse hyperbolik ini. Maknanya kalau kita jumpa pattern yang ini, kita boleh guna yang ini. Kalau kita tak nak guna yang ini, dia setara dengan ungkapan bagi ln. Clear? Nampak tak? Jadi maknanya kita boleh guna mana-mana satu. Asalkan kita tahu apakah A, kita tahu apakah U, maka kita boleh substitute all the values inside here and here. Boleh? Okay, good. Yang ini semuanya depends pada soalan. Nampak Okay. In comparison dengan ini inverse yang melibatkan hyperbolik lah. So satu lagi adalah dia inverse juga, tetapi dia tak ada hyperbolik. Nampak tak? Dia tak ada hyperbolik, dia sin inverse sahaja. Tadi tu sin hyperbolik inverse. Sekarang ni adalah sin inverse. Dia ada dua benda berbeza. Ini adalah listing dia. Ni trigo inverse function. Tadi trigo inverse function untuk hyperbolik. Inverse hyperbolik lah. So jadi macam mana kita nak tahu ini? Kita kena tengok ini juga. Bentuk integration tu adakah ia dalam bentuk yang ini? Kalau dia dalam bentuk yang ini, maksud dia jawapan kita adalah copy and paste saja yang ini. Contoh. Kalau bentuk tu ada bentuk macam ni, maknanya yang paling penting adalah dia mesti bentuk tu dulu. Kita declarekan apakah A, lepas tu kita declarekan apakah U, then kita substitutekan everything masuk sini dan masuk sini. Job done. Boleh? Okay. Satu notation yang penting adalah kalau dia adalah inverse function sahaja, ini trigo inverse ini, dia tiada pairing ln. Pairing dia ini tiada ln. Dia tak macam yang kat atas tu. Yang kat atas tu dia ada ln. So hati-hati kat situ. Takut kamu tersilap. Boleh? So ini hyperbolic inverse, dia ada kawan dia, boleh diungkapkan dalam bentuk ln. Semua-semua ni lah. Tapi kalau dia bukan hyperbolic, maka dia tak ada ln. Ini tak ada. Ini tak ada. Okay, itu penting Okay, kita back to question dekat sini. Jadi kamu tengok kat sini, based on the list senarai yang tadi tu, sebenarnya kita nak pakai yang ini sebenarnya. Kita nak pakai yang ini. Right? So jadi kita akan buat satu persatu. Kamu nampak kat sini saya buat apa? Ini adalah kita nak guna yang nombor 1 kan. Kita hanya nak gantikan dx pada du. Kita no need to standardize. Ingat balik, standardize tu adalah kita nak pastikan yang bahagian sini adalah x kuasa 2 saja. Maksud dia kita tak nak 4. Tapi kalau yang nombor 1 tu tak perlu. Untuk yang ini kita akan ubah suai sikit saja supaya nampak bentuk dia adalah A kuasa 2 tambah U kuasa 2. Cukup. Macam tu. Jadi apa yang berlaku adalah, tengok sini. Ini yang kita dapat. Clear? So, jadi bila kita dapat situ, maka kita dah tahu kita punya A, saya besarkan sikit A kita adalah set 3 dan U kita adalah 2x. Nampak sini? Sekarang ni daripada U tersebut yang 2x ini baru kita gunakan dia untuk substitution. Kamu nampak tak tadi saya sebut apabila dalam cara yang macam ni, pemilihan bila kita nak guna substitution tu kan lain. Sebab ini bukan substitution macam biasa.
Bukannya kamu boleh ambil ini U sama dengan 3 tambah 4x kuasa 2. Lepas tu cari du over dx macam biasa. Tak. Ini adalah substitution method macam biasa. So, untuk kali ini, dia tak macam biasa. Ya, pertimbangan U kita adalah berdasarkan kepada dekat sini. Boleh? So, jadi, ini, dari sini, kita akan guna substitution method. So we are going to apply the substitution, change everything, gantikan semua sekali, ini pun ganti dan sebagainya kan, dan kamu akan dapati dekat sini dapat jawapan kita. Cuba kamu tengok satu-satu. This part kita akan cancelkan mana yang boleh cancel, dan last sekali kita dapat bentuk yang ini, dan bentuk yang ini sebenarnya sama dengan ke sini, dan we need to know the U and X kan, U dengan A kan. Mana kita dapat? Dari sini. Ini masuk dekat A. Ini masuk dekat U. Straight away. Boleh? Masukkan aja dan kita dapat hasil kita sebagai ini. Nampak tak? Dan kalau kamu lihat betul-betul, apabila kita gunakan apply the substitution method dekat sini, kamu perasan kan? Walaupun dalam soalan ini ada dua ni automatically akan hilang. Sebab kita dapat cancelkan dekat sini. Nampak tak? Ini dengan ini kan hilang kan? Yang tinggal hanya the standard punya. Ini maksud dia yang ini sahaja. So, sebab itulah kita boleh guna cara tu. Nampak Kamu nampak tak satu ini? Apply A ni apa? Kejap lagi saya terangkan Yang ini, yang ni macam biasalah. Cuma dekat sini kamu kena hati-hati lah ya. Ini bukan... Okey lah, ini. Dia ada selang Okey, dia ada selang. So, we need to substitute kosong dan satu kan. Bila masukkan dekat sini, ini adalah kita punya last kali. Bila masukkan tu, kamu kena hati-hati ya. Kamu kena check kalkulator kamu. Mesti ada sign hyperbolic inverse. Ada. Dalam kalkulator tu, kamu boleh pilih. Dia ada sign hyperbolic. Okey, dalam kalkulator tu, dia ada sign yang biasa. Dia ada sign hyperbolic. Dia ada sign hyperbolic inverse. Kamu pilih yang inverse tu. Lepas tu masukkan nilai. Boleh? Masukkan nilai. Jangan lupa setting dia apa? Setting dia mesti radian. Okay? Alright. Itu cara pertama. Lepas tu adalah saya sebut kat sini kan. Adakah triangle substitution boleh digunakan? Ya. Saya terangkan tadi kan. Ada 3 cara tu kan. Yang ni Yang ni. 1, 2, 3. So, yang nombor 3 tu adalah what we call the triangle substitution. So, jawapannya ya. Cuma nanti kamu akan dapat lah. Kamu boleh cuba. Saya tak tunjuk kat sini. Cuma nanti jawapan tu adalah dalam bentuk setara sebenarnya. Dia setara dengan jawapan yang kita dapat tu nanti. Ini kamu boleh cuba kalau kamu nak cubalah. Okey, saya nak terangkan dekat sini. Yang ini sebenarnya. Sedikit catatan. Ini kita ambil contoh yang tadi lah Contoh tadi ni. Right? Ini sebenarnya kalau kita lihat kepada rumus yang banyak-banyak ini, dia melibatkan inverse hyperbolic. Betul tak? Nombor 1 ni kan? So, inverse hyperbolic dia. So, jadi, bila inverse hyperbolic kat sini, sebenarnya kalau kita susun elok-elok, ini adalah yang kita dapat tadi. Saya copy paste je. Ya? So, jadi, maknanya, kalau kita dah dapat bentuk yang kita nak daripada awal, yang bentuk macam ni, sebenarnya, kita dah boleh dapat jawapan sama ada straight away, kita dapat sin inverse hyperbolic. Ya, kita masukkanlah U dengan A tu apa? Masuk terus je. Macam tu je. Ataupun daripada sini kita tak nak tunjukkan jawapan kita dalam bentuk sin inverse hyperbolic, kita nak bagi jawapan bentuk ln pun boleh. Ganti sahaja U, ganti sahaja U squared, ganti sahaja A squared, selesai. Okey? Ataupun apabila kamu dapat yang ini, kamu nak buat dalam bentuk yang ini pun boleh. Dan daripada sini kamu pindahkan dekat sini pun boleh juga. Ya. So jadi kamu kena hati-hatilah. So jadi maknanya kita boleh guna A, boleh guna B, boleh guna C dan sebagainya. Tetapi harus ingat macam saya sebut tadi, kalau dia adalah inverse hyperbolic,
hyperbolik ini, maka baru dia ada ln kan. Tapi kalau dia inverse biasa saja, contohnya sin inverse saja macam ni, kita hanya ada this part saja. Okey, kita tak ada ln lah. Boleh ini saja. Lepas tu beberapa kaedah ni yang saya sebut tadi tu, ini in detail kaedah kan ada tiga kaedah kan. Satu, penggantian trigo, betul kan? Lepas tu ada perkataan standardized ni kan. So inilah antara detail lah yang kamu boleh lihat. Yang pertama, kaedah yang pertama adalah kita nak gantikan dx pada du kan. Du kita kena gantikan, tetapi syarat dia adalah yang ini. Ya. So jadi pada u tersebut, pada u sebab soalan ni macam ni kejap. Soalan kita adalah yang macam ni kan. Set 3 kuasa 2 tambah 2x kuasa 2. Ingat tak tadi tu? Kan? So yang ini. So jadi yang penting tu dekat sini. So maknanya kalau guna kaedah 1, yang ini okey. Ya, dia nak 2x kuasa 2 ke, dia nak 2x tolak 1 ke, ataupun dia tak ada 2, dia ada x kuasa 2 sahaja pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, so maknanya kita boleh gunalah. Kita tukarkan dalam bentuk yang ini, maknanya kita akan menggunakan ds kepada du. Kita akan tukarkan, tapi kena guna bentuk yang macam ni. Boleh tak? Tetapi kalau kita nak guna cara kedua, kaedah kedua, kita kena standardizkan. Jadi maknanya kita perlu ada x kuasa 2 sahaja. Kalau pada u tersebut ada 4x kuasa 2 ke, 2x kuasa 2 macam ni ke, tak boleh. Kena tukar. Apa maksud saya? Berikut yang saya maksudkan. Saya terangkan, tunjuk kat sini. Ini dia. Kaedah 2 tu. Ini soalan kita kan? Soalan kita, right? Kamu tengok macam ni kita buat. Saya nak matikan 4 tu. Nak cancelkan 4 macam mana? So, jadi pertama sekali saya katakan, pastikan pada square root tu, yang ini mesti x kuasa 2 sahaja. However, dekat sini ada 4x kuasa 2. Kita nak hilangkan 4. Macam mana kita nak buat? Ini cara dia. Kena bahagikan dengan square root of 4. Yang ni lah. Kan? Kan 4 tu dalam square root kan. So maksud dia kita bahagi dengan square root of 4 lah. Dia asal dia macam ni. Dia asal dia kita boleh buat macam ni. Yang bahagian bawah tu kan, yang ini kita sebenarnya dia macam ni. 3 tambah 4x kuasa 2 bahagikan dengan square root of 4. So macam ni. Ya. So oleh sebab atas ada square root, bawah ada square root, kita boleh masukkan terus. So sebab itu kita dapat yang ini. Kita dapat 3 per 4 tambah 4x kuasa 2 per 4. Just exactly macam ni. Boleh tak? So yang penting kita bahagikan dengan square root of 4. Pasal kita nak matikan ini dengan ini. Nampak tak? So kalau bahagian bawah kita bahagikan dengan 1 per 4, kita bahagikan dengan square root of 4, atas pun kenalah juga. Ya. Yeah. So maknanya kena bahagi pada numerator dan juga denominator. Nampak tak? Itu cara kita. So bila kita dah buat macam ini, kamu perasan tak dekat sini? X kuasa 2 tu dah jadi single. Dia dah tak ada dia punya koefisien. Koefisien dia 1 lah macam tu kan. So bila macam ni, ini yang kita katakan bentuk yang standard. Nampak tak? So, jadi pemilihan A dan U kita macam biasa. Ini bentuk standard Jadi, pemilihan U kita macam biasalah. A adalah ambil kat sini dan U kita adalah X saja. Nampak tak? Sebab kita punya rumus kan macam ni kan. 1 per, kan macam ni kan. A kuasa 2 tambah U kuasa 2. Nampak kan? So, jadi jelas lah kat sini. A kita ni adalah square root of 3 per 2. U kita ni, in comparison adalah X. Nampak kan? So, jadi kita dah ada U dengan X kita. Nampak? Nampak tak nilai dia lain? Ini A dia adalah set 3 per 2. U ni adalah X. Kalau kita tengok soalan kita tadi, yang ini, sama tak? Dia tak sama kan? Mana tadi? Nampak tak?
Kalau guna cara kaedah nombor 1, nampak tak? A tu adalah set 3. U tu adalah 2X. Lain. So, adakah jawapan yang lain? Kita tengok je lagi. Jawapan dia, kalau kita guna cara ini, kita guna setting yang ini, setting yang standard ini, A dan U dia pun lain nilai dia. Cuba kita applykan terus. Applykan terus kat sini. Apply ke A. A tu apa? Yang inilah. Kalau saya patah balik, yang ini. Mana ni? Ni. Maksudnya A tu yang inilah ya. Ini ya. So, bentuk ini, kita terus pilih sin hyperbolic inverse tu. So, dengan syarat U dengan A tu kita tahulah. So, jadi kalau macam tu, kamu tengok. Ini apa saya buat? Saya terus gantikan ini masuk sini dan ini masuk terus pada A. Daripada bentuk standard tu saya masuk terus je, drag and drop aja. Drag and drop, kita dapatlah yang ni. Clear? Lepas tu dari sini susun balik, dapat yang ini. Nampak tak? Kamu dapat kan? So, adakah ini jawapannya sama macam tadi? Ya, sama. 2x per square root of 3. Ni 2x per square root of 3 kan sama. So akhirnya jawapan dia sama sebenarnya ya. Itu yang saya nak bagi tahu. So kamu pilih keadaan 1 ke keadaan 2 ke, jawapannya tetap sama. Kalau kamu nak apply B, B tu apa? B tu yang ini. Daripada sini yang standard tadi tu, terus kita nak bagi jawapan dalam bentuk ln lah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya. So kalau ln, follow sahaja ruling, copy and paste dan isikan U squared, isikan A squared, settle. Nampak? So jadi kat sini saya applykan semua sekali dan dapat yang ni. Okey? Apa pula ni? Jika apply C, C tu apa? C tu kat sini. C tu maksud dia daripada hasil akhir kat sini. Okey, kita asal di sini. Lepas tu kita pilih lah. Mungkin kamu nak buat jawapan dalam bentuk yang ini. Boleh je. Tapi kalau dari sini kamu nak buat jawapan dalam bentuk ln pula pun boleh. Itu yang C tu. So, jadi dekat sini kalau apply C, maksud dia kita nak daripada sini kepada bentuk ln. Betul tak? Kan? So kalau ambil sini maknanya kita kena hati-hati. U kita yang ni. Nampak tak? Ini akan jadi kita punya U tau. U sama dengan 2X. Okey? Yang U. Yang ini akan jadi A kita. A sama dengan square of 3. Nampak? Sebab kita ambil daripada sini. Sebab itu kita ada setting yang macam ni. So, sekarang ni, apabila kita U 2X, A tu set 3, bila kamu masukkan, kamu dapat bentuk yang, kenapa berbeza? Yang ini. Kenapa berbeza macam ni? Sebenarnya tidak berbeza. Bentuknya tak sama, tetapi sebenarnya dia adalah setara. Okey? Dia adalah setara. Sama je sebenarnya. Ini sama je sebenarnya. Kita akan dapati jawapan dia sama je. Ini jawapan dia apa? Jawapan dia adalah apa tadi? 0.98665 kan? So maknanya kalau kamu guna apa? Kamu nak pakai apa ya? Kalau nak pakai hyperbolic boleh. Kalau sin ini memang okey. Kalau pakai ln tadi dapat tak? Kamu cuba yang ini. Kalau pakai ln bukan. Kalau pakai ln, let's say kalau kita nak cubalah ya ln inilah katakan. Boleh je. Kamu cuba yang ini. Kamu cuba katakan ln, let's say 2x tambah 4x kasi 2 tambah 3 kan. Cuba kamu masukkan 01. Mesti kamu dapat jawapan yang sama, 0.9866. Mesti sama punya. Ya? So jadi kamu boleh cubalah. So cuma saya nak katakan semua tu setara. Boleh tak? Okey. So itu adalah penjelasan bagi soalan nombor 7. Dekat sini benda yang samalah ya.
So ini adalah, kamu mungkin boleh buat catatan sikit dekat sini. Ini antara rumusan yang ada dalam handout sebenarnya. Ya, kamu boleh tengok. Inilah yang kita akan gunakan here and there. Macam mana kita nak memilih ini dengan yang ini. Yang mana satu. Okey. So kalau kita ada triangle inverse untuk hyperbolic, kita ada triangle inverse yang biasa. Ini pula. Ya. So jadi kamu akan perhatikan yang ini, bentuk ini memang tak sama dengan yang atas. Dia memang berbeza. So semua sekali ada 9 bentuk kan. Atas ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 3, 9. Ada 9 bentuk. Ini untuk triangle inverse. Yang bawah ni adalah triangle substitution. Yang ni so itu adalah beberapa rumus yang kamu boleh guna. Ini adalah triangle substitution. Boleh nah? Okey, itu adalah soalan nombor 7. Agak panjang lebar juga kat sini. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8 yang agak mudah. Soalan nombor 8 dekat sini, kamu lihat kat sini. Ini sebenarnya kita hanya apply substitution method seperti biasa sahaja. Boleh? Dengan pemilihan U kita, yang paling elok adalah kita akan ambil ini sebagai kita punya U. Clear? So itu sahaja. Dan lepas tu kamu ganti macam biasalah. So maknanya guna ini untuk bantu yang ini. So kamu akan cancelkan here and there macam ni, macam biasalah yang ni ya. Sampai kita dapat jawapan. Here we go. Jangan lupa ganti semula ke X. Ini dalam sebutan U. Ya, ini dalam sebutan U. Ganti semula ke X. Lepas tu, oh ini soalan ni ada nilai kan? Yes, dia ada 3 dan 5. So kamu masukkan lah. Masukkan 3 dan 5 kat sini. So, tapi kalau kamu nak guna U kat sini, ni 2 nak pakai U juga. Kalau macam ni, kamu kena ada, ini ada satu new value, ada satu new value lah. Kamu kena convert lah. Dia bukanlah 3, 5. Dia akan jadi nombor lain. Terpulang kepada kamu nak guna yang mana satu. Alright. Itu adalah soalan nombor 8. Soalan nombor 9 macam mana? Soalan nombor 9 kita lihat. Ini dia soalan dia. Soalan ini. Jadi hati-hatilah ya. So jadi soalan ini sebenarnya kita kena buat something terlebih dahulu. Apa yang something tu? Something tu adalah we need to completing the square. Ya? Completing the square dulu. Sebab kita tak boleh buat. Right? So, lepas kita completing the square method dekat sini, kamu akan perhatikan. So, harap kamu ingat lagi ya. Completing the square method tu macam mana? So, ini adalah contoh dia. Ini adalah completing, dia punya hasil dia ya. Completing the square method tu. Macam ni. Dan inilah. Kamu kena check. Kamu kena tengok balik macam mana kita nak buat completing the square method tu. Boleh ni? So, kalau yang paling mudah lah ya, kalau saya tunjukkan satu kat sini, contoh lah ya. Kalau kita ada, let's say, kita nak buat completing the square method untuk, let's say, X kuasa 2 tolak 3X. Macam ni kita nak buat. Ini, cara dia adalah, nampak eh? Kamu tengok eh? Kita buka bracket, kita ada X kat sini. Kalau belah sini tolak, kita pun tolak juga. Nampak tak? 3 kat situ, 3X tu kan? So, X tu kamu jangan pertimbangkan, 3 tu kena always divided by 2. So, 3 per 2. Nampak? Dan tutup bracket, squarekan dia. Lepas tu tolak. Tolak is compulsory. Tolak apa? Tolak yang kamu tulis tadi tu. Iaitu 3 per 2 tu kan? Tolak 3 per 2 kuasa 2. Nampak? Itu cara dia. Boleh? So, ingat semula macam mana kita nak buat, apakah proses ataupun langkah-langkah completing the square tu. So, ini dia. Contoh paling mudah lah. Okay. So, assume that kita dah tahu. Jadi, sebenarnya ungkapan yang 8X tolak X kuasa 2 tu, sebenarnya apabila completing the square, kita dapat bentuk ini. Dapat bentuk ini kan? So, cuba kamu masukkan balik ini ke dalam sini. Dalam ini sini. Kamu dapat bentuk apa? Yang ini. Nampak tak? Bentuk macam ni. Kalau saya besarkan sikit sikit bentuk ini, yang ini, right? Jadi bentuk ini sebenarnya sama dengan apa? Dia punya square root tu adalah bentuk A kuasa 2 tolak U kuasa 2, betul tak?
A kuasa 2 tolak U kuasa 2. Bentuk ini kalau kamu tengok listing tu, dia akan hit mana? Dia akan hit yang ini. Yang ini. Nampak tak? Betul kan? Sebab kita ada bentuk macam ni kan. Kita ada, apa tadi? Kita ada 4 kuasa 2 tolak X tolak 4 kuasa 2. Bentuk macam ni. Ini adalah kita punya A. Betul tak? Kan? Lepas tu ini adalah kita punya U. Dan dia tolak. Kan? So jadi dia akan yang ini. Jadi ini apa? Ini adalah triangle inverse saja. Dia tak ada hyperbolic. Ya? Dia hanya triangle inverse saja. Di mana dia akan hit ini dia. Nampak tak? Sin inverse U per A. Clear? Boleh? So jadi kamu pun dah tahu dah apa nak buat. Jadi saya buat apa nak tunjukkan sini? So ini ya, kita akan gunakan inilah. So kamu nampak So jadi kamu ada 3 kaedah. So saya tunjukkan kaedah yang pertama. Dekat sini saya tunjukkan yang kaedah pertama lah kan. So jadi kaedah pertama tu apa? Kita akan gantikan. Cuba kamu tengok balik. Kaedah pertama tu apa? Nampak tak? Ini kaedah adalah menggantikan dx pada du. Nampak kan? So kita sebenarnya buat substitution method. Ya? Tapi substitution tu kena hati-hati nak ambil yang mana satu. So jadi dalam contoh ini kamu tengok kat sini. Kamu nampak tak ini? Substitution dia. Kita akan ambil daripada sini. Baru kita buat du dx. Clear? Boleh? So jadi maknanya kita nak gantilah ni sebenarnya ya. Kita guna substitution method dan apabila kita dah susun elok-elok kat sini, kita tengoklah yang mana boleh kita simplify, tapi very lucky sebab du dx dia satu kan. Jadi maknanya du sama dx je lah. So maknanya kita dah dapat bentuk yang cantik kat sini, tak ada cancel apa-apa. Boleh? So now, since kita dah tahu apakah A, apakah U, maka kita just plug and play masuk dekat sini sahaja. Terus sahaja. Ini kita punya jawapan. Okay guys, boleh lah? Macam itu aja. So, ada notation dekat sini, ln tak boleh. Memanglah tak boleh. Sebab dia tidak melibatkan inverse. Dia tidak melibatkan hyperbolic. Cuba tengok rumus kita semula. Rumus kita mana? Nampak tak kat sini? Ini hanya inverse triangle sahaja. Ln tak ada. Yang mana boleh ln? Yang boleh ln kat atas ni. Iaitu kalau dia melibatkan inverse hyperbolic. Adalah ln. Nampak? Jadi kena hati-hati kat situ lah ya. Kena hati-hati dengan pemilihan rumus tu. Saya dia buat tulis. Ni mana ya. Ini adalah inverse triangle function, not the hyperbolic. So careful dengan rumus yang kita nak pilih tu. Macam tu lah. Okay guys itu adalah soalan nombor 9 dan soalan terakhir untuk sesi ini adalah soalan nombor 10, which is senang lah sikit. So jadi untuk soalan nombor 10 ni sebenarnya kita perlu menggunakan what we call ini lah. Dia suruh kita integrate yang ini. Ya, sebelum kita nak integrate itu, now kita belajar something benda baru di mana kita akan gunakan apa ni? Kita akan apply apa kat sini? Apply the sum and difference formula kan? Sum and difference formula. Formula of what? Formula of triangle identity. Dari tadi kita dah terangkan triangle identity ni kan ada banyak kan? So jadi maknanya kena tahu salah satu daripada triangle identity punya formula adalah yang melibatkan sum and difference. So jadi inilah contoh dia. So we are going to use this untuk memudahkan kita. So when we apply this, dia akan jadi senang. Kamu tengok kat sini. Punyalah panjang-panjang ini kan, kita dapat ini. So kamu tengok balik yang ini, dan apabila sampai sini rupanya integration kita adalah sin 3x saja. Dan straight away kita dapat jawapan kat sini. Okay guys,
So sampai setakat itu dulu teaching video kita kali ini. Kita jumpa pada teaching video yang akan datang. Thanks for watching.